Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Nasir Afifi Abdul Hafiz Muhammad, guru dalam pendidikan khas PPKI SMP Sukayung, Melaka Raya. Hari ini kita akan mempelajari satu infografik yang bertajuk Rancangan Pendidikan Individu RTI Murid Berkategori Pendidikan Khas (MDPK). Punca kuasa bagi pelaksanaan RTI pada MDPK ialah Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013. Perkara 3 tafsiran rancangan ini pendidikan individu adalah satu rekod yang mengandungi dengan sebagaimana yang ditentukan oleh ketua pendaftar yang menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap murid berkebutuhan pendidikan khas. Perkara 8 dan 1 ini pelaksanaan pendidikan khas menegaskan bahawa seseorang guru hendaklah menggunakan rancangan pendidikan individu yang merujuk kepada peraturan-peraturan pendidikan khas 2013. Selain daripada peraturan-peraturan pendidikan khas, kita juga boleh merujuk kepada Kod Amalan Pendidikan Murid Berkebutuhan Khas 2015. MDPK yang mengikuti PPI penuh boleh dikecualikan daripada pelaksanaan RTI. Namun, jika menghadapi cabaran tertentu seperti pengurusan diri, pengurusan berlaku, pengurusan emosi, orientasi, pembelajaran, transisi kerjaya, mereka juga perlu dilaksanakan RTI. Konsep RTI ialah satu rekod bertulis yang disediakan khusus untuk setiap MDPK sebagai perancang informasi dan pelaporan bagi tujuan mengurangkan cabaran utama dalam pembelajaran. RTI dibuat dengan menetapkan matlamat yang ingin dicapai, merancang strategi pembangunan potensi MDPK sama ada berfokus kepada aspek kefungsian, akademik ataupun transisi ke kerjaya. Penilaian RTI secara berterusan mengikut tahap keupayaan MDPK. Merujuk kepada latar belakang 3 opsi persekolahan MDPK iaitu Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Program Pendidikan Inklusif PPI. Ketiga opsi persekolahan ini perlu melaksanakan RTI mengikut keutamaan ataupun cabaran yang dihadapi oleh MDPK. Terdapat 3 keutamaan dan keperluan yang mungkin dihadapi oleh MDPK iaitu kefungsian, akademik ataupun transisi ke kerjaya. Terdapat 3 fokus utama iaitu kefungsian yang merangkumi kemahiran pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, pengurusan emosi, sosial, motor halus ataupun motor kasar. Yang kedua ialah akademik yang di mana kemahiran asas membaca, asas menulis dan asas mengira atau mata pelajaran kemahiran vocational bagi MDPK di sekolah menengah. Dan yang ketiga ialah transisi ke kerjaya, pembangunan kemahiran dan sokongan kepada MDPK berdasarkan keupayaan, kekuatan, minat dan potensi ke arah menempuh alam pekerjaan dan alam dewasa. Jom kita lihat peranan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan RTI. Terdapat 13 individu yang terlibat. Yang pertama, bahagian pendidikan khas. Yang kedua, Jabatan Pendidikan Negeri. Yang ketiga, Pegawai Pendidikan Daerah. Yang keempat, Pentadbir Sekolah. Yang kelima, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah tanpa PPKI ataupun SPK. Yang keenam, Penolong Kanan Pendidikan Khas ataupun Penelaras PPKI. Yang ketujuh, Guru Kelas. Yang kelapan, Pelaksana RTI. Yang kesembilan, Guru Mata Pelajaran, Guru Kemahiran Sekolah Menengah, Guru Bimbingan Kaunseling, Pembantu Pengurusan Murid, Ibu Bapa Penjaga, Kumpulan Pelbagai Fizik. Mari kita lihat pelaksanaan RTI di 3 program iaitu PPKI dan SPK. Guru-guru yang terlibat ialah Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Kemahiran. Manakala bagi sekolah tanpa PPKI, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Guru Kemahiran serta Guru Bimbingan Kaunseling, mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan RTI MDPK, merancang dan menyusun borang rumusan prasidang RTI, merancang dan menetapkan borang RTI, menyertai sidang pertama dan menyertakan RTI yang telah dimuktamadkan, merekod pencapaian, membentangkan laporan pencapaian, mencadangkan sidang penilaian diawalkan jika telah mencapai matlamat lebih awal serta menyediakan cadangan RTI baru bagi sidang penilaian. Dalam penyediaan dan pelaksanaan RTI, terdapat 5 proses penyediaan RTI iaitu yang pertama, pengumpulan maklumat, yang kedua, prasidang, yang ketiga, sidang pertama, yang keempat, pelaksanaan dan perekodan RTI dan yang kelima, sidang penilaian. Jom sama-sama kita
lihat proses pelaksanaan RPI. Dalam tempoh 4 minggu daripada hari pertama persekolahan, guru kelas boleh melaksanakan pengumpulan maklumat terhadap murid baru dan murid sedia ada. Maka selepas itu, prasidang akan dilaksanakan dan pelaksana perlu mengisi borang rumusan prasidang. Selepas selesai kedua proses, satu tarikh perlu ditetapkan bagi melaksanakan sidang pertama yang akan dipromosikan oleh PGB. Kehadiran ibu bapa dalam sidang pertama amat penting bagi menandatangani surat kebenaran untuk melaksanakan RPI. Dengan mendapat kebenaran daripada ibu bapa, maka bergunalah tempoh maksimal 3 bulan pelaksanaan dan pendekoran RPI. Pelaksanaan RPI dengan kerjasama guru kelas ataupun guru mata pelajaran ataupun guru kemahiran perlu merekod pencapaian murid 2 ataupun 3 minggu sekali dalam borang RPI. Sekiranya MBPK kita mencapai matlamat jangka pendek lebih awal daripada tempoh maksimal 3 bulan, maka pelaksana boleh meletakkan tarikh semak sama ada tarikh sama dengan pencapaian kelas ataupun sehari selepas. Dalam tempoh sebulan, pelaksana boleh melaksanakan sidang penilaian. Ibu bapa akan hadir ke sekolah untuk menandatangani borang RPI yang pertama semasa sidang penilaian tersebut serta menandatangani borang persetujuan untuk melaksanakan RPI yang kedua. Maka bermulalah serta RPI yang kedua kepada MBPK yang telah berjaya menyelesaikan RPI yang pertama dalam tempoh yang singkat. Dan bagi MBPK kita yang selebihnya yang memerlukan tempoh masa maksimal 3 bulan, ibu bapa mereka akan hadir selepas itu untuk sidang penilaian. Jadi, proses sidang penilaian mungkin sama tarikhnya dengan antara MBPK dan ia juga boleh berlaku tidak sama kerana ia bergantung kepada pencapaian MBPK tersebut. Okay, kesimpulannya, dalam pelaksanaan RPI kepada MBPK, sekolah perlu menyediakan dokumen punca kuasa seperti akta peraturan pendidikan khas, buku kod amalan, surat berkeliling dan buku panduan. Dalam minit mesyuarat JPKS ataupun minit mesyuarat jawatan kuasa kurikulum, perlu ada pelantikan pelaksana RPI dan senarai pembahagian murid. Dokumen RPI perlu lengkap dan pelaksanaan pemantauan perlu dilaksanakan oleh PGB ataupun PK1, PKPK, PPD dan JPN. Jangan lupa laporan PLC RPI guru di kalangan guru juga perlu dimasukkan dalam fail RPI. Berikut ialah QR bagi borang rancangan pendidikan individu sekolah rendah dan borang rancangan pendidikan individu sekolah menengah. Jika yang ingin melihat bahan tersebut, bolehlah scan QR di bawah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.